tuan-tuan, seorang muwahhid, seorang orang awam daripada kalangan ahlul sunnah, ahli tauhid, dia boleh mengalahkan 1000 ulama daripada kalangan orang kafir. Sesungguhnya tentera-tentera Allah lah yang akan menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang. Tuan-tuan, ini prinsip Islam. Ini prinsip Islam, tuan-tuan. Saya sentuh isu buku, isu maklumat ni kenapa, tuan-tuan? Kita nak pergi perang ni, biar senjata tu betul-betul kemah. Ni kita tak sanggup siap nak perang. Kita kata senjata ada lah, ada, pegang lah parang, duduk depan musuh, cabut-cabut alu dia tinggal, cabut-cabut nak tikam ni, tengok-tengok alu, Allah silap parang pula, malu. Banyak kadang-kadang tuan-tuan, ustazah ni senjata depa alu saja, bilah tak ada pun. Cerita dalam masyarakat kadang-kadang tak jaga langsung kesahihan maklumat, tak cek langsung cerita betul tak betul. Sebagaimana cerita Alqamah. Cerita tuan-tuan bisa dengar cerita Alqamah. Alqamah radhiyallahu an, satu orang penceramah ni memang masyhur lah. Cerita Alqamah ni, dia menikah. Dulu dia baik, jaga mak dia. Alqamah ni sahabat Nabi, Allah redha pada Alqamah. Tiba-tiba mai satu orang ustaz kata Alqamah ni dulu dia jaga mak dia, lepas tu dia menikah. Bila dia menikah, sayang bini lebih lajak pada laju. Mak dia mai, dia tinggal mak dia, buat tak heran kat mak dia. Dia sayang ke bini ni. Yang makcik-makcik di kampung pun seronok, tak sana orang ni, cerita ni seronok ni, boleh balik cerita kat anak cucu ni. Tu ustazah tu bersama cerita. Dia kata bila dekat nak mati, maka Allah Azza wa Jal telah membuat Alqamah tidak boleh mengucap, kerah lidah. Maka perkara ini direpot pada Rasulullah. Rasulullah pun mai tengok Alqamah. Persepong dia tak boleh nak mengucap. Mak dia ada lagi, mak dia. Cik, Nabi pun tanya, ada lagi mak dia? Panggil mak dia mai. Kononnya Nabi panggil. Persepong dia dulu buat tahana kat aku, dia tak gunalah tahana, saya guna tahana tu. Dia buat tahana kat saya, dia tak mau belah, dia sayang bini dia. Pada muka dia tak boleh mengucap, Tuhan tunjuk di dunia lagi. Maka Nabi kata tak apa, tak mau pun, tak mau, biar pergi. Dia kata lah kami nak bakar dia. Oh jangan, oleh kerana kasih sayang mak pada anak, jangan bakar, saya ampun, elok ampun, asyhadu an la ilaha illallah. Cerita ni cukup banyak tuan-tuan orang bawa. Cerita ni telah memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni betul-betul bohong. Tuan-tuan, adakah satu orang sahabat yang sanggup berperang dengan Nabi, duduk dalam didikan Rasulullah, boleh bersifat kurang ajar macam ni? Adakah Nabi memang tak boleh nak mengucap, Nabi nak bakar tak ketahuan hala? Cerita ni bau pun dah bau bohong lah. Ada pula satu orang mak oleh kerana perangai anak dia, boleh biar anak dia tak boleh mengucap. Tuan-tuan, cerita ni masyarakat kita kata tengok, lepas tu nak bagi didik anak-anak, bawa dalam cerita kanak-kanak, tengok Alqamah tak boleh mengucap pasal derhaka dekat mak. Tuan-tuan, memang betul agama tak suruh kita derhaka dekat mak, dosa paling besar setelah daripada syirik. Tetapi jangan duduk berburuk sahabat. Allah buruk paling teruk satu orang sahabat yang Allah Ta'ala redha mati dalam keadaan teruk macam ni. Tapi orang kita seronok dengar, dia kan cerita betul tak betul. Tuan-tuan, pasal apa saya kata hina Nabi? Anak-anak kalau kurang ajar, orang tanya siapa yang ajar? Anak kita tuan-tuan kurang ajar, tuan-tuan, dia keluar, dia buat kurang ajar, orang akan kata apa? Ni pak dia ajar. Ataupun sama ada pak dia ajar atau pak dia tak tahu ajar. Anak tu kurang ajar, orang kata apa? Dua ya, pak hang tak tahu ajar ataupun pak hang ajar hang perangai ni. Bila sahabat perangai lagu ni, siapa ajak sahabat? Nabi. Cerita ni bawa kesan apa? Nabi tak erti ajak sahabat. Jaga-jaga tuan-tuan. Satu lagi cerita Sa'labah. Cerita Sa'labah ni cukup masyhur lah, cerita bab zakat. Geng-geng baik pusat zakat bukan bawa cerita ni. Cerita lagu mana? Sa'labah ni, tuan-tuan tunggu sambungannya selepas azan. Kita bersambung lepas azan. Iklan.
Tak lain bila sambung sikit lagi tuan-tuan. Cerita yang kadang-kadang memburukkan sahabat. Cerita yang memburukkan sahabat ni tuan-tuan, dia bagi kesan pada akidah. Pasal dalam salah satu ahli sunnah punya keyakinan, haram untuk kita mencela salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi. Akidah ahli sunnah, kita dilarang mencela sahabat Nabi. Kerana kata Nabi, kalau kamu menginfakkan emas walaupun sebesar daripada gunung Uhud, kamu tidak akan boleh menandingi para sahabat. Tuan-tuan, sahabat ni cukup dahsyat tuan-tuan pengorbanan mereka. Tiba-tiba kita nak maki lebih kurang. Tuan-tuan bisa dengar cerita perang Uhud. Satu orang nama perempuan nama Ummu Umarah Nusaibah. Dia ni perempuan tuan-tuan. Dalam perang Uhud, dia antara orang yang pergi ke hadapan menahan dada dia daripada panah-panah terkena Rasulullah. Tahan dada, sayang pada Rasulullah. Tiba-tiba tuan-tuan, orang main habaq dekat Nusaibah. Suami hang Nusaibah mati. Dia buat selamba. Mati tak apa? Tak apa je nak mati. Ayah hang pun mati dalam perang. Suami mati, ayah mati, anak hang pun mati Nusaibah. Kita kalau orang main habaq, suami boleh tahan lagi. Main habaq pok lagi boleh tahan. Tapi main habaq anak tuan-tuan rebah. Telefon anak hang ambil studio nak rebah kan. Tapi Nusaibah dia kata, dia tanya apa? Dia kan tanya kita teruk kau, mati lagu mana? Mati tahu mana? Tak. Dia tanya apa tuan-tuan? Rasulullah lagu mana? Dia kata tak ada masalah. Alhamdulillah, tak ada apa. Mati nak buat macam mana? Jangan Rasulullah. Tuan-tuan tengok, orang main habaq pok, orang main habaq anak, orang main habaq suami, dia tanya Rasulullah. Rasulullah dalam hati para sahabat. Tak ada galang ganti orang yang boleh ambil kedudukan Nabi. Tiba-tiba kita nak cerca macam cerita Sa'labah. Kononnya dia ni selalu mai sayuk balik awal, semayang Jumaat dengan Nabi. Bila Nabi pusing, dia kalut lari balik, celapak balik. Satu hari Nabi panggil dia, hang mai Sa'labah, awak tiap-tiap hari kuduk kelih hang celapak balik sampai tak ada nak berzikir ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang miskin, papa kedana. Aku ni ada satu kain saja yang bersih. Jadi bila aku semayang di masjid, bini aku duduk tunggu di rumah. Jadi bila aku habis, aku kena balik tukar kain dengan dia. Tuan-tuan, saya rasa yang duduk masuk bersamamu pun tak share kain tu. Sa'labah ni lebih pada bersamamu. Bersama apa saya tak tahu. Saya kena bantu. Tu dia kata kat Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, hang tolong doa sikit. Ni tawassul dengan doa-doa orang salih. Bagi aku ni berkat sikitlah rezeki. Nabi doa. Berkat doa Nabi, dia boleh sekok sepasang kambing. Membiak. Mula-mula Jumaat pelan duk korang. Lepas tu Jumaat tak mai tinggal Jumaat. Lepas tu Jumaat tak mai tinggal setahun 2 kali raya. Lepas tu tak mai langsung. Sahabat Nabi punya duk kalut cari harta. Kita tu dah sampai hati. Lepas tu Nabi pun pergi kutip lah zakat. Sa'labah tak mau bagi. Dia kata apa? Ni usaha aku, apa nak ambil buat apa? Lepas tu dia main rasa insaf. Dia nak pergi bagi. Nabi tak mau terima. Hang dulu tak mau bagi, aku tak mau terima langsung, kata hang. Bila Rasulullah wafat, Sa'labah nak pergi bagi zakat dekat Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku tak mau terima. Pasal Nabi pun tak terima, aku tak mau terima. Lah kali Sa'labah mati dalam kehinaan. Pasal tamak harta, tinggal agama. Ceramah pula dekat geng-geng orang kampung. Allah, pas ni tak mau lah bendang-bendang ni bedok bang kat anak-anak lah, mayang ni masjid lah, pakcik ni tak mau duk kira dah, kata takut jadi Sa'labah. Sa'labah apa tuan-tuan? Pertama, burung cerita ni dari sudut sanad dia ada masalah. Yang pertama tuan-tuan, takkan satu orang sahabat yang pergi perang dengan Nabi, yang hidup dengan Rasulullah, semayang jemaah dengan Nabi, boleh sikap macam Sa'labah, teh sikit dengan kata terus tinggal. Walhal banyak cerita para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf yang Nabi tanya, ada kata ambil semua,
Lepas tu yang kedua, burung syaitan ni tang mana? Mana boleh satu orang tolak orang nak bagi zakat? Nabi tak ada hak nak tolak zakat. Abu Bakar lagi lah tak ada hak. Zakat ni bila orang bagi, kita tak ada hak nak tolak. Syaitan ni pun burung. Tapi kita tuan-tuan masyhur dicerita dalam masyarakat kita memburukkan para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak lagi tuan-tuan. Itu antara dua cerita yang selalu kita dengar, banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Seterusnya disebut oleh Syekh